Salam sejahtera, hari ini kita nak mula balik kelas sesi bulan April, di bulan puasa ni. Jadi kita akan masuk subtopik 2.5, penyelesaian masalah. Khususnya dalam penambahan dan penolakan. Jadi sebelum kita masuk subtopik ini, kita buat dahulu untuk pemanas minda kita. Kita baca soalan. Pembuat kek membuat 12 kek dan menjual 3/2/3 potong kek daripada 12 kek itulah. Berapa baki potong kek yang tinggal? Okay, mari sama-sama kita buat soalan ini. Mula-mula kita pastikan apa operasi dia. Kita fahamkan soalan, baru kita buat keputusan untuk melihat apa operasinya, tambah, tolak, darab atau bahagi. Lepas tu kita dah rancang, kita laksanakan jalan kerja dia. Boleh? Kita buat dalam masa 2 minit. Dia ada apa yang dapat? Okey, 8/1/3. Okey, mudah Okey, yang lain? Okey, kita lihat jalan kerjanya. Okey, dia beli pembuat
kek membuat kek 12 12 soalan 1 soalan A. Jadi 12 kek yang ada, yang dibuat, jual 3/2/3 potong. Jadi kita boleh tukarkan kepada pecahan daripada nombor bercampur. Kita boleh tukar kepada pecahan tak lazim. 3/3 9, 3/3 9, 3/2, 3/3 9, 9 tambah 2 11 kan. Jadi yang ni dengan ni tak sama sebab ni per 1 kita akan darab dengan 3 kita samakan 3 semua pembawah. Jadi darab 3 darab 3. So, kita akan dapat 36 tolak 11/3. Kita dapat 25/3. Kita dapat pecahan tak wajar. Kita tukar pada pecahan wajar. Macam mana? Kita boleh bahagikan 38, 24 kan. Baki 1. Jadi kita pusingkan 81/3. Jadi kita dapat pecahan wajar, iaitu nilai di atas lebih kecil daripada nilai di bawah kan, pembawah. Jadi dah dia balik nombor bercampur. Bila ada nombor bulat je dengan pecahan, dia jadi nombor bercampur. Bercampur Okay, excellent. Kita terus kepada soalan seterusnya. Okey, kita nak memudahkan setiap ungkapan ini dengan hukum operasi aritmetik yang kita dah belajar. Seperti soalan 1 3 tambah 4 tolak 4. Jadi kita akan buat hukum kalis apa? Sekutuan. Itu kita kurungkan 4 tolak 4. Okey, supaya kita pengenalan kita mudah. Kita dapat berapa? 3 kita kurungkan 4 tolak 4 Itu hukum kalis sekutuan. Kita sekutukan dia. Okey, kita grupkan dia atau kita kumpulkan dalam kurungan supaya kita dapat buat dia dahulu. Buat operasi kurungan dahulu, dalam kurungan dahulu. Jadi 4 tolak 4 sifar kan? Jadi 3 tambah sifar 3. Itu juga soalan 2 kan? Sebelum kita buat hukum kalis sekutuan, kita buat hukum apa? Untuk supaya kita dapat mudahkan operasi tambah dan tolak ini. Okey, hukum kalis. Hukum kalis tukar tertib tukar tertib. Maksudnya 7 ni kita bawa ke belakang, 9 kita bawa ke depan. Betul? Kita bawa 9 ni ke depan, 7 ni ke belakang. Hukum kalis tukar tertib. Okey, kita tukarkan. Lepas tu baru kita sekutukan. Itu hukum kalis sekutuan.
Boleh? Hukum kalis sekutuan. Lepas tu baru kita buat operasi dalam kurungan dahulu. Mesti buat dalam kurungan dahulu. 7 tolak 7, sifar dapat 9. Okey, kita buat hukum apa dulu? Okey, ini terus buat hukum kalis sekutuan, ya. Hukum kalis sekutuan. Jadi, kita buat dalam kurungan dahulu, 2 tolak 2, semua sifar, di 8 tambah sifar, 8. Okey, konsep untuk soalan 4 pun sama. Okey, dapat berapa? Ya, kita dapat 6 kan? Dapat 6, Dapat 6. Jadi kita buat operasi dia dahulu. 6 tambah buat hukum kalis sekutuan. Maksudnya kita kumpulkan, kita kurungkan. Baru kita selesaikan. Okay, mudah, Mudah, Jadi, baca cikgu tekankan untuk ingatkan operasi hukum kalis tukar tertib, hukum kalis sekutuan. Okey, baik, kita cuba selesaikan Y tambah 5 sama dengan 13. Okey, untuk ini cikgu akan beri jalan penyelesaiannya. Contoh dahulu. Dy tambah 5 sama dengan 13. Selesai maksudnya, apa maksudnya selesai? Kita jadikan Y sebagai rumus sebelah kiri, dan nombor di sebelah kanan. Jadi Y sama dengan sebarang nombor. Itu maksud selesaikan. Maksudkan selesaikan apa? Selesaikan Y. Y itu nombor dia berapa? Nilai dia berapa? Bila kita lihat Y tambah 5 sama dengan 13. Kita boleh buat secara congak ataupun kiraan mindah, kan? Kita nak dapatkan 13, mestilah kita boleh cuba jaya, kan? Apakah nombor? 13 boleh, kan? Kita masuk nombor apa? Y tu? 8. 8, ya, 8. 8 tambah 5, kan? Kita akan dapat berapa? 13. Jadi Y sama dengan 8. Itu cara congakan mindah. Tapi kita nak buat jalan kerja macam mana? Untuk tingkatan 1 ni. 13. 5, apa dia? 13 tolak 5. 13 tolak 5, betul. Okey, itu yang kita belajar di sekolah, 13 tolak 5. Tapi ada langkah yang pertama kita buat. Iaitu apa? Kita akan tolak 5 kepada dua-dua belah persamaan. Kedua belah persamaan. Itu langkah pertama. Okey, di sekolah dah skip, dia banyak skip. Dia akan 13 tolak 5. Tapi kita nak tahu macam mengapa dia tolak 5, Sebab kita nak Y saja, kan? Kaedah pertama, kita akan tolak 5 setiap belah persamaan, sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, untuk sekolah menengah rendah, mesti tahu bahawa sebelah kiri persamaan dan sebelah kanan persamaan ada berlainan, Sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi kita kena cari nilai yang sama antara kiri dan kanan, baru persamaan itu seimbang. Jadi kita tolak 5, Bila kita tolak 5 tolak 5 dah sifar, maka kita akan dapat Y sama dengan 8. Yang
Yang 5 tolak 5 tu nombor apa? Yang 5 tolak 5 jadi Ya. 13 Ya. tolak 5. Jadi macam tu. Itu sebab kita, apa tujuan kita nak tolak 5 ni? Yang Dapat apa? untuk dapat Y sahaja kan? Tadi pun ada pelajar kan, Ryan cakap 13 tolak 5 kan? Mengapa 13 tolak 5 awak buat tadi? Sebab pindahkan positif 5 daripada kiri ke kanan jadi negatif. Kan? Itu yang kita faham kan? Tapi sebenarnya ada langkah pertama yang dibuat adalah dia akan tolak 5 sebelah kiri persamaan dan sebelah kanan persamaan. Kenapa tolak 5? Sebab kita nak sifarkan 5 ni. Itu sebabnya kita tolak 5. Sebab 5 tolak 5 akan jadi sifar. Kalau dia tambah 6, kita akan tolak 6. Tolak 6. Kalau tambah 10, kita akan tolak 10. Tolak 10. Begitu. Sebab ukur algebra, algebra maknanya apa? Maksudnya, satu nilai kita ambil di sebelah kiri, kita akan ganti sebelah ke kanan. Sebab tu kita kena tolak 5 sebelah kiri dan tolak 5 sebelah ke kanan. Itu masuk algebra. Boleh? Jadi dia kena sama. Tak boleh sini tolak 5 sebelah kiri, sebelah kanan tolak 6 misalnya. Tak boleh. Dia mesti nombor dia sama. Mesti sama. Kalau tak sama, kita dah ubah nilai yang sebenarnya. Ni kita dah kacau persamaan ni. Persamaan ni kita dah ubah persamaan ni. Kalau kita tolak 5, kita tak akan ganggu nilai persamaan ini. Tak ganggu. Okay, lagi satu kaedah, kita boleh buat cara apa? Cara bentuk lazim. Formula atau bentuk lazim. Kita tolak 5 kedua-dua belah. Sebab apa kita tolak 5? Sebab kita nak hapuskan tambah 5 sebelah Y tu. Kita tak nak apa-apa sebelah Y tu. Darab ke bahagi ke, kita tak mahu. Jadi kita tolak 5, maka sebelah kanan pun tolak 5. Buat bentuk lazim sebiasa, jadi dia akan dapat Y sama dengan 8. Sebab 13 tolak 5. Itu mula yang kita belajar. Jadi di sekolah dah advance. Di sekolah tu dia akan tukar ke kanan, tukar ke kiri. Positif jadi negatif, negatif akan jadi positif. Darab jadi bahagi, bahagi dari darab. Kan? Jadi sebenarnya asalnya inilah kaedah yang pertama. Sebabnya. Sebab mengapa positif jadi negatif. Itu sebabnya. Jadi kita semak. Macam mana nak semak? Kita gantikan Y tu sama dengan 8. Maka kita akan dapat 13. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan dia sama. Dia mesti sama. Bila sebelah kiri dan sebelah kanan sama, maka betul lah Y itu adalah 8. Macam mana kita buat? Kita gantikan. Y itu sama dengan 8. Nak lihat sama tidak? Kalau sebelah kiri sama dengan sebelah kanan, maka Y itu adalah 8. Betul, Y itulah 8. Itu cara nak semak. Okey, jangan keliru apa di sekolah belajar. Kita ambil ini sebagai ilmu, tambahan ilmu. Untuk kita tengok, lihat kaedah mana yang lebih mudah. Untuk kita lebih faham lagi. Boleh ikut. Okey, ini kita dah masuk bab penyelesaian masalah. Ani mahu menambah bilangan buku dalam koleksinya kepada 327 buku. Dia mempunyai 250 buku sekarang. Cari bilangan buku yang dia perlu beli. Okey. Jadi kita lihat koleksi yang mahu Ani sekarang, koleksinya 327 buku. Tapi sekarang dia punya 250 buku koleksi. Dia nak tambah. Dia cari bilangan buku yang dia perlu beli. Jadi kita buat cara congak. Dapat berapa? Ya, 77.
7. Jadi jalan kerja dia macam mana? Kita akan tukarkan perkataan kepada persamaan. Okey, perkataan ni apa? Ani mahu menambah bilangan buku dalam koleksinya 327 buku. Okey? Dia mempunyai 250 buku, sekarang cari bilangan buku dia perlu beli. Jadi 327 buku adalah 250 tambah bilangan buku kan. Bilangan buku. Ini perkataan dia. Mahu tambah bilangan buku. Iaitu 327 kan. Adalah 250 tambah bilangan dia perlu beli. Jadi bilangan dia perlu beli ni kita boleh tukar kepada pembeli ubah. Itu apa? B ke C ke. Jadi kita biarkan B sama dengan bilangan dia perlu beli. Okey, buku yang perlu beli. Jadi kita tukar pada persamaan jadi apa? 327 sama dengan 250 tambah B. Itu yang kita dapatkan. Lepas tu kita buat supaya 250 ni kita dapat sifarkan. Bagaimana? Kita lihat tak? Tolak 250, tolak 250 atau 250 kan? Jadi kita tukar tertib dulu supaya B ni sebelah kanan, tapi kita boleh buat macam ni lah. Kalau tak mahir lagi nak tukar B ni sebelah kiri, kita buat macam ni dulu. Baru kita guna kalis dia tukar tertib untuk kita tukarkan B. Lepas tu baru kita tolak 250 kedua-dua belah persamaan. Jadi kita akan dapat B sama dengan 77. Okey. Tapi silibus kita B ni kita buat bawa ke kiri 77 ni bawa ke kanan, pindah tempat je. Okey? Jadi kita boleh tukar tempat saja. Okey, ini kaedah cara. Ya. Jadi Ani perlu membeli 77 buah buku lagi. Nak semak macam mana? Kita gantikan B tu sama dengan 77, kita akan dapat 327. Okey, kita selesaikan pula X tolak 23 sama dengan negatif 40. Okey, mari kita cuba selesaikan dalam 1 minit. X tu berapa? Okey. Cuba kita buat kaedah 1 Kaedah 1. Instead kita pindahkan positif negatif kan? Boleh. Tapi kita buat cara berapa kita kedua-dua belah persamaan tu kita letak berapa? Tambah ke tolak? X tu 40 ke? X tu 40 ke? Okey, nanti kita terima. Okey, yang lain macam mana? Kita tunggu lain-lain dulu ya. Okey. Okey, mari kita lihat Jamboard dulu. Jamboard. Okey, Jamboard. Kita akan sama-sama selesaikan ya. Okey, nampak Jamboard
Jadi kaedah 1 X ni X X tolak 23 tolak 40 atau negatif 40. Okey, tambahkan 23 positif 23 sebab ni negatif. Yang kita nak masukkan ni mesti bertentangan tanda dengan yang asal Jadi kita masuk positif tambah 23 kedua-dua belah persamaan. Jadi X tolak 23 tambah. Kalau dia negatif, ni positif. Ini tambah. Baru kita selesaikan negatif 23 tambah 23 sifar kan. Jadi tinggal X sahaja. Negatif 40 tambah 23, dia mesti berkurang daripada nilai ni kan. Jadi maksudnya 23 tolak 40 lah, 17. Tapi kita lihat tanda negatif ni mesti terlihat negatif ni letak di nombor besar ke atau nombor kecil. Mana yang lebih besar? 23 ke 40? 40 kan? Jadi 40 ni ada tanda negatif. Jadi kalau ada tanda negatif, kita letak negatif. Sebab tanda negatif berada daripada nilai yang lebih besar daripada ini kan. 40 lebih besar daripada 23 kan. Jadi tengok 40 ni ada tanda negatif. Jadi jawapan ni mesti negatif. Boleh? Okay, kaedah yang kita biasa buat, kita pindahkan saja kan. Okay, kaedah yang ketiga, X tolak 23 sama dengan negatif 40 kan. Jadi negatif sebelah kiri kita pindah ke sebelah kanan, jadi positif kan. Maka X negatif 40 negatif jadi positif 23. Dapat juga kan. Tapi ini secara shortcut lah, biasa kita buat di sekolah. Jadi dapat berapa? Negatif 17. Okey, boleh semak jalan kerja masing-masing. Bab mana yang tersilap tu boleh betulkan balik ataupun salin jalan penyelesaian ini. Okey, cikgu tunggu dulu. Siapa nak salin ke, nak snap ke? Okey, sebelum kita teruskan, apa komen? Macam mana? Kaedah 1 ke kaedah 2 atau kaedah 3 yang lebih mudah bagi pelajar masing-masing? Boleh respon? Kaedah 2. Okay, yang lain? Boleh respon dekat info message. Okay, mana yang awak rasa lebih mudah? Kalian pilih kaedah 2 Kaedah 2 yang mana? Yang untuk lazim ke atau yang bawah ni? Yang bawah ni Okey, teruskan cara apa pun awak buat, tapi kita perlu faham mengapa dia sebelah kiri positif, dia akan
jadi negatif sebelah kanan bila dipindahkan daripada persamaan kiri dan kanan. Tambah dari tolak, tolak dari tambah. Apa sebabnya? Kita dah tahu Okey, yang ini yang tadi skema dia. Okey, tadi kita dah selesaikan soalan penyelesaian masalah bentuk ayat Okey, kita cuba selesai yang ini pula. Contohnya ini F ni. Harga pemain CD ialah 115 kurang daripada harga pemain DVD. Harga pemain CD berharga RM78. Berapakah harga pemain DVD? Ya, kita cuba fikir dahulu macam mana kita nak tukar kepada persamaan. Sebab untuk soalan ini berbanding soalan tadi, soalan pertama tadi lebih straightforward terus saja. Tapi soalan ini mengelirukan. Jadi kita ikut saja perkataan dia untuk kita tukarkan kepada persamaan. Sebab tu penting kaedah ni Dia kata harga pemain CD ialah tu sama dengan harga pemain CD ialah sama dengan 115 kurang 115 kurang. Apa maksud kurang? Kurang daripada. Dia kata kurang daripada harga pemain DVD. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Harga DVD itu ditolakkan dengan 115. Itu maksudnya kurang daripada. Boleh? 115 kurang daripada harga pemain DVD. Harga DVD ialah 193. 193. Dapat Okey, ada yang dapat Tapi kita nak buat jalan kerja dia macam mana? Okey. Jadi Raihan guna cara apa? Guna congak ke ataupun guna persamaan? Saya punya, dia macam susah sikit kalau nak teruskan saya punya. Maksudnya awak berpandu pada perkataan kan? Tukar pada persamaan kan? Boleh lah macam tu. Macam tu lah. Lebih kurang perkataan harga pemain CD ialah itu sama dengan 115 kurang daripada harga pemain DVD. Jadi harga pemain DVD ni terlalu panjang perkataan dia. Jadi kita tukar pada simbol. Jadi K. Biarkan K sama dengan harga pemain DVD. Sebab tu datanya pemboleh ubah tu. Perkataan pemboleh ubah tu maksudnya daripada harga pemain DVD. Berapakah harga kita tak tahu, kita gantikan dengan K. K tu sama dengan harga pemain DVD. Jadi kita tukar pada persamaan, harga pemain CD 78 ialah sama dengan harga DVD K tolak 115. Macam tu. Kita dapat persamaan aja, kita boleh selesaikan dengan kaedah 1 ataupun 2. Okay, tambahkan 115 kedua-dua belah persamaan. Kita lihat yang hampir pada K ni. K ni ada apa? Tolak 15. Jadi kalau tolak, mesti nak kita masukkan tu tambah 115. Jadi kita tambah 115 kedua-dua belah persamaan. Maka kita akan selesaikan dapat 193. Saya dapat. Dapat Okey, yang lain? Dapat tak? Sekejap ada yang nak masuk sebab ada yang buat balik kelas Sekejap.
Muhammad Afif. Muhammad Afif Ni Nur Iman ke? Oh, Muhammad Afif. Nur Iman tak masuk. Okey, kita sekarang sedang bincangkan penyelesaian masalah soalan Apa pun boleh lihat nanti rangkaman. Kalau boleh buka video, buka punya kamera tu boleh buka. Kalau tak boleh, kalau data tak cukup, boleh tutup Okey, lepas tu cikgu nak bertekan kat sini, K ni mesti sebelah kiri selalunya. Dan 193 ni sebelah kanan. Hanya tukar tempat je. Okey? Itu persediaan untuk awak nanti menyelesaikan masalah. K ni mesti sebelah kiri untuk silibus kita. Yang baru masuk boleh nak salin ke? Boleh salin. Okey, boleh. Silakan. Nanti cikgu akan buat rekaman lah. Nanti cikgu hantar rekaman. Okey. Boleh segarkan diri dulu. Rehat dulu ke? Tak apa. Okey, mari kita buat latihan. Kita awal kita nampaknya ada setengah jam lagi. Kita selesaikan soalan ni. Cuba awak buat jalan kerjanya juga Okey, latihan soalan 1, 2, 3, 4. Cuba tunjukkan jalan kerja Jalan kerja. Kalau ada data cukup, boleh hantar pada cikgu WhatsApp ni cikgu. Melalui nombor telefon cikgu. Nanti cikgu lihat jalan kerja Baik. Jadi kita buat dalam berapa minit? Dalam 6 minit boleh? Kita selesaikan dalam 6 minit. Tunjukkan jalan penyelesaiannya bagi setiap soalan Boleh? Okey, boleh mula sekarang?
Siapa yang baru masuk boleh buat latihan ini dahulu ya. Kita boleh buat dalam masa 5 hingga 6 minit. Guna kaedah yang apa juga yang boleh buat. Cuba selesaikan soalan 1, 2 sampai 4. Dah, siap semua dah. Soalan 1, 2, 3, 4. Boleh tunjukkan jalan kerja Jalan kerjanya. Jalan kerja ni penting untuk soalan subjektif kan, subjektif mesti tunjuk jalan kerja. Siapa dah cukup data tu boleh hantar melalui WhatsApp cikgu snapkan jalan kerja tu, hantar pada cikgu. Okay, ada yang sudah. Okay, tunggu dulu sekejap, kita tunggu yang lain. Bila semak dulu jawapannya dengan kaedah penyemakan maksudnya kita gantikan balik jawapan kita dapat tu ke dalam form boleh ubah. Apa tu form boleh ubah? Seperti Y, F kan, tu semua form boleh ubah kan, huruf kecil. Kita gantikan jawapan tu, masukkan seperti nombor 1 kan. Kalau dapat 3 tu contohnya, kalau 2 ke, gantikan 2 tu ke dalam Y, tambahkan dengan 8. Adakah sebelah kiri persamaan sama dengan sebelah kanan persamaan? Buat lihat. Kalau sama, kiri dan kanan nilai dia sama, iaitu 12, 12, 12 sama 12, maksudnya jawapan awak betul. Okey?
Okay, buat fasa untuk semak, menyemak jawapan anda. Boleh? Ya, ada soalan. Faham tak cikgu nak sampaikan tadi? Faham Ya, ada yang dah hantar. Cikgu semak dulu Okay. Ramai yang guna kaedah ketiga. Itu kaedah tukar positif jadi negatif. Okay. Okay, ada yang dah mahir cara algebra ni, bagus. Jadi, excellent lah. Okay, bagaimana yang lain? Boleh, kalau ada data cukup, boleh hantar jalan kerja. Ada yang dah hantar. Okay, dah selesaikan soalan 1, soalan 2. Boleh teruskan soalan 3 dan soalan 4.
Okay, good try. Nanti kita bincang ya. Soalan 4, ada yang ada buat soalan 4? Tak boleh, tak faham buat macam mana? Tip untuk soalan 4 ni, menunggang basikal sejauh 12 km setiap hari. Okay, dia berhenti selepas 7 km untuk berehat. Jadi berehat ni maksud dia tak bergerak lah. Berapakah jauh lagi yang perlu dia tunggang? Maksudnya dia berhenti lah, berhenti ni. Selepas dalam 7 km dia berhenti. Jadi berapa baki perjalanan dia tu lagi? Itu maksudnya. Dia kata berapa jauh lagi yang perlu dia tunggang kan? Ada 12 km jumlah jarak yang dia perlu sampai kan? Tapi dia selepas 7 km dia berhenti. Jadi berapa baki yang tinggal dalam 12 km tu? Nanti awak tahulah operasi dia apa kan? Boleh. Jadi kita kena analisis soalan 4 ni. Kita kena faham betul-betul. Baca soalan tu paling kurang pun 3 kali. Kita baca sampai kita boleh faham. Faham ni juga kita kena selalu buat latihan bentuk soalan 4 ni bentuk ayat soalan penyelesaian masalah. Okay, mari kita bincang. Okay, semua sedia Ada nak tanya sebelum kita bincang soalan ni? Cikgu dah tengok semua jawapan penyelesaian. Jadi cikgu komen lah. Baik, kita terus kepada pembincangan soalan 1. Kita buat kaedah 3 Kaedah yang biasa kita buat di sekolah. Jadi ini kita tukar tanda kan. Jadi kalau positif sebelah kiri, kita pindah ke sebelah kanan. Jadi negatif kan. Sekejap kita tukar lagi Okay, soalan 1 ni, apabila nilai itu bertanda positif, satu nombor tu bernilai positif, kita tukarkan ke sebelah kanan, jadi negatif kan. Sekarang kita bincang penambahan dan penolakan Harap dan bahagi kita akan bincang minggu hadapan. Jadi dengan kaedah 3, kita pindahkan saja kan. Positif 8 jadi negatif 8. Terus kita dapat jawapan 4 kan. Kita semua dapat jawapan lah. Tapi asalnya, mengapa dia negatif? Mengapa negatif? Kita guna kaedah 1. Mengapa dia boleh negatif? Jadi, tambah 8 kan. Jadi, tambah 8 kita nak jadikan dia kosong. Sebab kita nak Y saja. Nak Y saja kan. Nak Y saja. Maksudnya Y ni sebelah kiri. Y sahaja. Maksudnya satu Y lah. Sama dengan nilai. Y sama dengan nilai. Kita tak mahu ada tambah 8, ada nombor di sebelah dia. Mesti ada satu Y saja. Ataupun Y saja. Jadi macam mana kita nak hapuskan 8 ni? Mesti tolaklah 8 kan. Di sebelah
kiri tolak 8, sebelah kanan persamaan pun tolaklah 8. Sebab tu dia datang negatif ni. Positif jadi negatif kan. Itu sebabnya. Selalunya kita hafal je kan, hafal. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Tapi ni sebabnya. Kita kena nak hapuskan 8 ni. Jadi 8 tolak 8 sifar kan? Sifar. Tapi panjang sikit lah dia punya jalan kerja. Sebab yang ini banyak skip. Yang ini langkah dia banyak terlangkau Y tambah kosong Y kan. Jadi kita akan dapat 4 jah juga kan. Ini kaedah pertama. Ini kaedah ketiga. Kaedah kedua tu cara lazim lah. Nanti aku boleh lihat rakaman untuk kaedah 2. Jadi dengan cara yang ini, kita akan faham mengapa dia negatif. Boleh? Okay, dah faham. Jadi kita terus sahaja buat kaedah ketiga. Soalan 2. Tujuh tambah F tolak 21 tolak 20. Jadi kita nak F saja. Semua ni kita bawa ke kanan Kita buat kaedah 3 lah. Mudah kan? Jadi kita buat satu-satu. Kita boleh bawa yang ini dulu. Negatif 21 ni pindah ke kanan persamaan. Dari kiri, ni kiri kan? Ni kanan kan? Kanan persamaan. Dipisahkan dengan simbol persamaan. Itu maksudnya ni kiri, sebelah kiri persamaan, sebelah kanan persamaan. Jadi kita pindahkan negatif 21 jadi positif 21 kan? 7 tambah F. Kita boleh buat satu-satu. Nak buat serentak pun boleh. Maksudnya 7 dan 21 ni terbawa ke kanan. Itu kalau dah mahir ni kita boleh buat satu-satu. 20 tambah kan? 21. Jadi kita akan dapat satu kan? Bila beza je tanda, maksudnya dia akan tolak. Tolak antara satu sama lain. Itu kita lihat nombor yang paling besar apa? 21 kan? Kita dah tahu nilai dia 1. Tapi positif ke negatif? Nak tahu. Jadi kita lihat nilai nombor besar adalah 21. Dia tanda dia positif. Jadi positif 1. Jadi pilih 1 saja. Lepas tu pindahkan positif 7 jadi negatif. 1 tolak 7 dia akan dapat negatif 6 kan? Sebab negatif ni dekat nilai yang nombor besar. Negatif 6. Siapa dapat? Semua dapat Okey, siapa nak salin boleh salin dahulu. Kita bagi masa. Okay, sudah? Dah salin? Ada soalan nak tanya? Tak ada Boleh faham tak ada. Soalan 1, soalan 2 ramai yang dapat Okay, kita pergi soalan 3. Soalan 3 ni
sebelum kita tukarkan ke kiri, kita perlu selesaikan tanda negatif yang banyak ni. 67 dengan G. Sekejap. Okey, sekejap ya. Jadi tolak hampir dengan negatif. Apa jawapan? Kita selesaikan negatif tu dah. Dapat berapa? Ya, cuba fikirkan dahulu. Okey, G tolak negatif 3.6 kan? Jadi kalau tolak hampir dengan negatif, apa jawapannya? Positif kan? Positif kan? Yang ini. Ini penting Kalau nampak ada tanda 2 ni, kita selesaikan yang ini dulu. Jadi kita dapat apa? Dia sama dengan 7 tambahan 36. Baru kita pindahkan positif 6 jadi pindah ke kiri kiri persamaan jadi negatif 36. Boleh? Nampak je negatif hampir dengan tolak negatif ataupun negatif mesti positif. Ini kita kena selesaikan dahulu. Nampak je kita kena selesai yang ini dahulu. Boleh? Baru kita buat langkah yang biasa kita buat. Okey, dah 3. 67 positif dari negatif. Jadi G sama dengan berapa? Bila simak kalkulator masing-masing dapat berapa? Di kalkulator kan? Tolong cikgu. Cikgu dapat 1, betul? Dia positif Positif sebab nilai yang besar adalah positif. Tanda dia positif. Jadi 31. Okey. Dari silibus kita G ni sebelah kiri Kita tukar je tempat dia. Untuk soalan subjektif Tukar je tempat. G ni sebelah kiri. Nombor sebelah kanan. Tukar tempat je. Ini jawapan dia. Okey, cikgu bagi masa untuk salin. Untuk betulkan.
Okey, sudah? Dah salin? Okey, ada soalan? Tak ada, tak ada. Tak ada Semua tak ada Boleh faham Boleh. Tadi cikgu tekankan soalan 3 ni negatif atau tolak hampir dengan negatif mesti positif Mesti positif. Kena selesaikan yang ini dulu Okay, soalan 4, soalan akhir. Kita boleh buat ilustrasi atau gambar-gambar lah. Ataupun perkataan nak tukar pada ayat pun boleh. Tapi sesuai kita tukar pada gambar raja. Jadi 12 km. Katakan setiap hari dia Firdaus naik biskal daripada satu jarak ke satu jarak 12 km. Hari-hari lah. Tapi ini kes pada satu hari tu dalam 7 km dia berhenti untuk berehat. Jadi berapakah jauh lagi? Berapa jauh tu maksudnya berapa baki lagi? Ini 7 km kan? Berapa baki? Jadi awak nampak apa operasi dia? Apakah operasi dia? Tinggal baki ni. Bahagi. Lain? Total 12 km. Baki ada berapa ni? Jadi kita buat operasi apa? Tolak. Yes, tolak kan. Ada baki lagi kan. Jadi 12 tolak 7. Berapa dapat? 5 km. Jadi kaedah dia berbagai lah. Kalau boleh katakan berapa jauh lagi, katakan K. Berapa jauh lagi. Ini untuk jalan kerja Apakah jauh lagi? Biarkan sama dengan katakan A lah. Jadi dia ada 12 km lagi. 7 kita akan tambah A kan. Sama dengan 12. Jadi A sama dengan 12 tolak 7. Jadi A sama dengan 5. Nanti kita nyatakan sikit ayat. Firdaus perlu menunggang dalam 5 km lagi. Okay, kalau bahagi. Ini bahagi ni selalunya soalan dia akan menyatakan macam 10 barang dikongsikan kepada 5 orang. Baru kita bahagi. Ataupun dibahagikan sama rata. Itu kunci-kunci kata untuk bahagi. Kata 60 km. Setiap dalam 2 km contohnya. Ada orang ataupun pos kawalan ataupun pos untuk check-in checkpoint Jadi berapakah bilangan checkpoint yang ada contohnya? Katakan 60 km. Setiap 20 km ada checkpoint. Berapakah checkpoint? Bilangan checkpoint. Jadi baru kita boleh bagi 60 bagi 20 kan. Jadi kita akan dapat berapa? 3 checkpoint kan. Itu bahagi. Kunci-kunci kata dia Jadi kita tengok kena pasti kunci kata bahagi ke, kalau baki untuk tolak atau jumlah untuk tambah. Itu antara silibus KSSM lah yang digunakan. Boleh? Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Kalau darab macam mana? Kalau darab? Satu beg bunyi 20 kg beras. Kalau 5 beg berapa?
Itu darab betul tak? 20 darab 5 beg. Ada satu lori memuatkan 50 guni beras. Kalau 5 lori berapa? Itu kunci kata dia. Jadi darab satu lori, katakan 20 guni beras. Kalau 5 guni dengan 5 lori, 20 darab 5 kan? 100 guni. Itu kita kena tahu kunci kata dia. Boleh? Okay, kita ada berapa minit lagi sebelum kita tamatkan. Cikgu tunggu soalan. Kalau ada soalan sebelum kita habiskan. Kalau tak ada soalan, kita habis awal sikit. Untuk persediaan berbuka. Okey. Lepas ni awak boleh buat bentuk penyelesaian masalah bentuk ayat macam soalan 4 Pastikan kunci kata dia. Ataupun nanti awak lihat cikgu punya rakaman tu macam mana kita selesaikan soalan bentuk-bentuk ayat seperti soalan 4 ni. Kita boleh tukarkan perkataan kepada persamaan. Macam yang cikgu tunjukkan tadi, 12 sama dengan 7 tambah A ni. Kita boleh tukar kepada persamaan ini. Jadi A itu adalah pemilik ubah. Ini ada jalan kerja atau kaedah. Beberapa kaedah kita boleh gunakan. Baik, kalau tak ada soalan, kita tangguh dulu kelas kita dahulu kan, untuk bagi laluan untuk kita buat persiapan untuk berbuka Okey, selamat nanti berbuka puasa dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua. Bye cikgu. Bye bye. Waalaikumsalam. Salam. Selamat buka. Selamat buka. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye.